Alright. Sedikit sejarah tentang kejadian mata wang kertas ni. Okay. Zaman dulu kan, orang berniaga dia kena berjalan jauh lah, naik kapal, naik unta, caravan. Zaman dulu pun ada Pirate of the Caribbean, Pirate of the Desert, banyak lah non. Banyak orang yang berdagang ni kadang-kadang kena rompak separuh jalan, ya? So yang kena rompak ni selalu dia komplain dekat pasar. Dia komplain kat pasar, dia pergi pasar, dia komplain, baru semalam saya kena rompak, ya, habis sebahagian daripada wang emas saya atau sebahagian daripada wang perak saya kena rampas, ya, ataupun barang-barang kena curi. Okay. So dekat pasar ni zaman dulu kebanyakan pasar pun dikuasai oleh orang Yahudi. Okay. Zaman sekarang pun kebanyakan pasar, all the stock market, all the metal exchange, all the big market, siapa yang kontrol? Orang Yahudi juga. Sama juga, macam dulu pun sama. Okay. Orang Yahudi ni dapat tahu berita ni, kebanyakan orang Yahudi ni dia tukang emas, tukang jewelry lah. Sebab tu Jew pun jewelry, it comes from the root word. The Jew are the one doing the jewelry. Okay. They are also the money changer, ya. Dia pun adalah penukar wang, right? Okay. So dia orang ni kaya raya, they control the market. So dia ada dengar cerita pasal orang kena rompak halfway, dia dapat idea, satu business idea. Sebab bila you jual barang berharga, you kena ada bilik kebal, tak macam ni lah zaman dulu pun ada juga bilik kebal, tapi tak se-sophisticated macam ni, tapi ada. So dia orang dapat idea, kata why not saya boleh sewakan, I can rent kotak simpanan ni, dapat rental income. So dia dapat second business idea. First business idea, dia jual barang-barang jewelry, barang-barang emas perak, dan income kedua dia boleh sewakan kotak-kotak ni, kotak-kotak simpanan, supaya peniaga ni bila dia balik ke kampung halaman tengah jalan, kalau kena rompak dia masih ada lagi harta dia. So katakan Mr. Goldberg lah, you perasan tak nama orang Yahudi banyak? Goldberg, Goldhill, Golding, Goldstein, Silverstein, perasan tak? Copperfield. Okay, tu memang ancestor dia memang kerja ni, tukang emas, or dia financer. So katakan Mr. Goldberg pergi kat pasar, dia kata, wahai peniaga-peniaga, kenapa kamu tak simpan sebahagian daripada wang emas kamu dengan saya, supaya bila kamu dalam perjalanan kalau kena rompak pun tak semua wang emas dan wang perak kamu hilang. Bila kamu datang balik musim berikutnya untuk berniaga kat tempat ni, kamu bawa lah kertas-kertas ni, resit-resit ni, voucher ni, saya akan bagi balik. Katakan 50 wang emas. Jangan risau, saya letak muka saya kat sini. Kalau saya larikan diri, kamu boleh cari saya. Ni muka saya yang handsome kat sini. So jangan takut. So itu yang berlaku dulu. Dia bagi resit emas. So tukang emas simpankan. So bila masa dia orang nak datang, orang bagi balik wang kertas ni, you bagi balik emas. Faham konsep dia? Macam you hantar baju dekat dry cleaner, you hantar baju dapat apa? Resit. Bila 2 hari, bila baju dah habis dry clean, you kena bawa resit dan dapat beli baju. Mana yang berharga, resit atau baju? Baju. Okey, faham. Okey. Lama kelamaan dekat pasar ni orang dah makin dia dah biasa guna wang kertas ni. Dia malas. Dia kata, katakan saya ada 50 keping wang perak. Katakan saya malas nak pergi office Mr. Goldberg. So saya nak beli mungkin beberapa beg gandum dengan Johan. Kata Johan, saya malas nak pergi office Encik Goldberg nak tebus balik saya punya perak. So boleh tak you take over this receipt ni, saya ambil you punya gandum, you ambil, sebab you pun rumah you dekat ini rumah dia kan, dengan office dia. So you boleh tak? So itu yang berlaku. Okay. Johan pula kadang-kadang kata, tak apalah, aku pun nak bayar supplier aku. So dia bayar supplier balik dengan wang resit hutang ni. So ini sebenarnya resit hutang. So resit hutang bertukar tangan. Okay. Dan dalam Islam hutang tak boleh pas. Faham tak?
hutang tak boleh betulkan tangan. Kontrak hutang adalah you and me. You tak boleh pas hutang ni kat orang lain. So kebanyakan bank nak buat sekarang ni, bank nak jual dia punya non-performing loan kat orang lain. Dihalalkan benda tu hari ni. Sebenarnya tak boleh. Bank punya non-performing loan itu lantak bank tu lah. You yang gatal nak bagi loan kan, itu you punya risiko. Tak boleh nak jual kat orang lain. This credit collector pula ambil gangster, kacau you. Kata okay, saya dah beli bank ni punya hutang, saya sekarang nak dapat. Saya tak boleh. Hutang dalam Islam tak boleh pas tangan. So ni pun sama. Ni adalah risiko hutang. Risiko hutang sebenarnya tak boleh pas tangan. Tak boleh. Okay, itu satu. Okay. Salam. Okay. Lama kelamaan tukang emas ni dia perasan satu benda yang terjadi. Bila orang dah biasa risik ni bertukar tangan dekat pasar, dia nampak dalam suatu masa tu cuma 10% saja orang akan datang ke office dia minta tebus balik. Dia 10%. Okay. So dia dapat idea untuk buat duit. Idea ketiga untuk buat duit. Apa idea dia? Kalau dia cetak ekstra kertas ni, orang tahu tak? Dulu 50, katakan 50, ada 50 keping emas. Dia back to back. Tapi bila dia cetak ekstra ni, tapi dalam simpanannya ada 50 keping emas, orang tahu tak kalau dia cetak? Sebenarnya 50 ni ada 50 keping emas. Tapi bila dia cetak ekstra, you tahu tak? Kalau saya cetak ekstra, you tak tahu. Dan kertas yang ekstra ni dia bagi personal loan. Dia kata, Syamsul, you nak personal loan tak? Bagi personal loan. You tak nak, nanti dia cari perempuan pakai skirt seksi. So you want personal loan? Okay lah. You pergi dekat shopping mall pun dah ada macam ni. Orang bagi, cik nak personal loan tak? Cik nak credit card tak? Same. Okay, dulu pun ada. Dia pergi pasar, dia cetak ekstra kertas ni, dia bagi orang loan, campur riba, campur penambahan interest, bayar balik. Itulah startnya fractional reserve. Itu dipanggil fractional. Kalau saya buat tu, itu satu penipuan tak? Saya cuma ada 50 keping emas, tapi saya cetak ekstra kertas, saya bagi pinjaman. Itu penipuan tak? Penipuan Clear Saya tak cukup, emas saya tak cukup, tapi saya cetak ekstra kertas ni untuk bagi loan. Itu penipuan. Clear? Dan saya akan tunjuk nanti sistem perbankan kita buat yang benda yang sama. Tapi sebab ada bank negara yang protect, is called legalized fraud. It's fraud, tapi sebab dah ada satu badan yang dah protect dan dah jadikan undang-undang kata kita tak boleh ambil tindakan, benda tu jadi legalized fraud. Tapi tak boleh. Kalau you tengok dari seginya, sama lah. Saya cetak ekstra kertas, saya bagi pinjaman, tapi emas tak ada, itu dah penipuan. Clear? Penipuan, nampak tak? Saya tak payah cerita je Okay. So you ingat ni reserve ratio. So dia tahu dia kena balance Setiap masa tu dia mesti simpan 10% saja emas. Yang kalau terlebih dia ambil lah, dia belanja lah. Itu dia punya ni lah, duit saku dia. Okay. Sebab tu you tengok, kalau dia buat benda macam ni, peminjam hutang makin kaya, makin berkuasa. You nampak tak sekarang kenapa siapa yang kontrol dunia ni sekarang? Orang apa? Orang Yahudi. Sebab daripada dulu sampai sekarang, ni bisnes dia. Bisnes hutang. Bila you dah berhutang, you jadi hamba abdi. Sekarang ni kebanyakan manusia jadi hamba abdi hutang. Siapa yang dekat atas piramid tu, yang kontrol you all semua, orang Yahudi. Okay. Tu Mahathir betul dia kata the Jews rule the world by proxy. Okay, it's Jews that rule the world because of this.